Kita nak bercakap tentang isu yang serius juga kerana ia memerlukan perhatian yang lebih untuk difahami lah. Tambah-tambah untuk mereka yang bukan dalam bidang yang berkaitan. Kita bercakap tentang credit rating agency dan juga bagaimana ia memberi kesan kepada ekonomi negara-negara yang terbabit. Tetapi ada 3 credit rating agency yang terbesar di dunia, Moody's, Standard & Poor's dan juga Fitch. Dan mereka ini memberi piawaian ataupun penarafan terhadap hutang ataupun keboleh bayar balik hutang atau upaya untuk membayar balik hutang setiap negara dan institusi. Dalam laporan minggu lepas, Fitch Ratings yang meletakkan ekonomi Malaysia pada unjuran stabil dan positif walaupun dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang, dan Bank Negara menyifatkan penarafan tersebut menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai struktur ekonomi yang berdaya tahan walaupun berdepan dengan situasi ekonomi yang mencabar. Jadi kita nak bercakap tentang ekonomi Malaysia berdaya tahan seperti mana mengikut penarafan yang dibuat oleh Fitch Ratings. Kita bersama-sama dengan tetamu kita sekarang, Cik Firdaus Rosli, Fellow Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia. Apa khabar, Cik Firdaus? Baik, Alhamdulillah. Baik, Cik Firdaus, sebelum kita mulakan bicara, mungkin kita perlu lebih mendalami apakah sebenarnya credit rating agency dan mengapa ketiga-tiga institusi ini penting, Moody's, Standard & Poor's dan juga Fitch, kepada sesebuah ekonomi. Terima kasih, Terence. Pertama sekali, penarafan credit rating agency ini, seperti mana yang tadi sebut tadi, ada 3 yang terbesar di dunia. Kita juga ada credit rating agency di peringkat domestiknya, RAM dengan MARC. Yang itu mereka memberi gambaran yang berbeza-beza. Tetapi apa yang sebenarnya mereka buat ialah memberi satu pendapat. Satu pendapat mengenai third party validation ataupun satu taksiran pihak ketiga mengenai credit worthiness ataupun keupayaan sesebuah negara dalam situasi sekarang. Keupayaan sesebuah negara untuk memenuhi komitmen kewangan mereka, terutamanya dari segi pembayaran hutang. Dan ini bukanlah satu yang mutlak. Seperti mana saya sebut sebentar tadi, ialah hanya satu pendapat. Dan ia mempunyai memenuhi pelbagai kriteria. Dia mengikut situasi hutang negara, kadar faedah, dividen dan pembayaran balik pokok dari segi bond kerajaan dan sebagainya. Mereka melihat secara umumnya ataupun secara agregatnya. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dalam mengenai Fitch Rating ini, mereka telah memberi amaran pada beberapa bulan yang lepas, September 2015, yang mengatakan bahawa kalau Malaysia tidak mampu ataupun kerajaan tidak mampu untuk menangani isu ataupun kekangan ekonomi luaran yang kita hadapi sekarang ini, kita mungkin akan downgradekan rating Malaysia lah, Fitch. Dan ianya bukannya satu yang seperti ialah masih lagi satu pendapat. Dan amaran tersebut telah memberikan gambaran bahawa kerajaan perlu membuat sesuatu yang cepat dan perlu dilakukan dengan secara meluas. Dan daripada apa yang kita dapat lihat daripada pendapat yang dikeluarkan oleh Fitch pada minggu lepas, kebanyakan daripada pengubahsuaian bajet yang dilakukan pada akhir tahun Januari lepas telah memberikan gambaran bahawa kerajaan masih lagi mampu untuk memenuhi komitmen kewangan mereka, komitmen kewangannya. Dan ianya selaras dengan apa yang unjuran yang kita buat sebelum ini, tapi dengan sedikit adjustment atau pelarasan. Contohnya dari segi KDNK ataupun perkembangan KDNK pada tahun ini. Berdasarkan apa yang kita tahu setakat ini, penarafan yang diberikan oleh Fitch bukan sesuatu yang mutlak. Ia boleh diubah-ubah berdasarkan kepada situasi ekonomi. Jadi adakah itu adil? Kerana kalau kita lihat, kita dapat penarafan yang baik di awal tahun, namun apabila faktor-faktor di luar kawalan kita berlaku, sudah pasti ekonomi negara akan menerima tempias. Jadi adakah adil penarafan itu ditukar-tukar? Bagi pendapat saya adil. Bagi pendapat saya, ianya adalah sesuatu yang bukannya ini perlu diambil sebagai satu kayu pengukur. It's just a measuring stick. Ataupun cuma kita nak memastikan
bahawa adakah perkara yang kita lakukan ini selaras dengan standard antarabangsa, piawaian antarabangsa dari segi komitmen untuk melaksanakan dasar-dasar kewangan monetary policy ataupun dasar-dasar kewangan negara. Dan walaupun pendapatnya mungkin positif pada awalnya, mungkin negatif pada awalnya, ataupun terus positif ataupun terus negatif, berpandukan kepada beberapa faktor. Faktor pertama ialah kebanyakan daripada pendapat ini bergantung kepada keadaan sekarang ataupun apa-apa kenyataan ataupun apa-apa situasi yang berlaku sekarang. Ianya memberi satu calculated risk ataupun calculated assessment, okay? Di mana ada beberapa perkara mengenai masa depan yang kita perlu ambil perhatian ataupun kerajaan perlu ambil perhatian, dan ini diberitahu di dalam kenyataan-kenyataan oleh credit rating agency ni. Dan yang keduanya ialah ada perkara-perkara yang tak boleh dijangka, seperti penurunan secara mendadak mata wang negara contohnya, kadar harga minyak contohnya. Ini semua di luar jangkaan, tapi mungkin ia akan bertukar-tukar lah. Tapi pada hakikatnya, apabila kita dapat lihat bahawa kredit rating ini memberi satu gambaran yang mengenai keadaan yang sekarang, kita dapat lihat bahawa okey, kita dah buat perkara yang apa yang sepatutnya kita lakukan. Okey. Kerana kalau saya ingin tahu adalah bagaimana sebenarnya secara langsung penarafan sebegini memberi impak kepada negara kita, kepada Malaysia secara khususnya, mungkin kepada rakyat, kepada kerajaan ataupun mereka yang akan merancang polisi-polisi yang seterusnya selepas ini. Kalau ada pelbagai aspek yang dia tidak mengambil risiko lain selain pada risiko kredit. Dan contohnya, kalau ada risiko kehilangan nilai pasaran security disebabkan oleh perubahan kadar interest, kadar faedah ataupun liquidity, kecairan, dan pertimbangan pasaran lain, itu semua diambil kira. Dan ini berbeza daripada peringkat individu ataupun peringkat rakyat, di mana kita tidak terasa dengan secara langsung dengan apa yang telah dinyatakan oleh credit rating yang disebutkan tadilah. Disebabkan oleh beberapa perkara. Nombor satu, selalunya credit rating ini memberikan gambaran secara aggregate, secara makro, secara di peringkat nasional. Apa yang berlaku di peringkat kita lah, peringkat rakyat, peringkat awam contohnya, ialah lebih pada situasi mikro. Saya boleh, untuk menyenangkan lagi saya nak untuk cerita mengenai ini, ialah perspektifnya adalah sama, di mana di peringkat nasional kebolehan kerajaan untuk membayar hutang-hutangnya berpandukan kepada pendapatan, perbelanjaan dan kadar hutang. Di peringkat awam ataupun di peringkat rakyat, di peringkat individu, mikro, pun sama. Kita punya pendapatan, kita punya perbelanjaan harian, sama ada kita bayar tol, bayar bil telefon dan sebagainya, rumah, kereta dan sebagainya, itu semua masuk dalam perbelanjaan. Dan hutang-hutang lain. Kita ada credit card, kita ada hutang rumah, hutang kereta dan sebagainya. Itu semua juga mengambil kira. Perspektifnya sama, tetapi hakikatnya berbeza. Hakikatnya pada peringkat nasional adalah berbeza kerana ia, seperti mana saya cakap tadi, ialah peringkat aggregate. Peringkat individunya ataupun peringkat rakyatnya, kita bergantung pada pendapatan kita yang berbeza-beza. Jadi mungkin kita terasa lebih sikit daripada kawan kita ataupun daripada jiran kita, rakan kita, disebabkan oleh pendapatan berbeza, cara kita berbelanja yang berbeza, hutang berbeza, dan ini disebabkan kita tak boleh samakan di antara apa yang berlaku di peringkat nasional dan di peringkat individu. Jadi itu menjawab mungkin juga persoalan dalam kalangan rakyat, mengapa ada selisih yang agak ketara dari segi penarafan yang dibuat berdasarkan statistik figura nombor dengan apa yang kita alami secara hakikatnya. Maksudnya kos sara hidup tak juga isu, nak beli rumah juga mahal contohnya, sedangkan kita diberitahu ekonomi kita dalam keadaan stabil dan baik. Bagus soalan tu, sebab tak ramai orang nak tanya soalan sebegitu.
Seperti mana saya cakap tadi, sekarang ni perspektif dan hakikat adalah dua perkara yang berbeza, walaupun secara idealnya, secara ideal di peringkat nasional dan peringkat rakyat sepatutnya sama. Tapi itu ideal. Apa yang berlaku sekarang ni, kita dapat lihat bahawa peringkat kerajaan adalah sangat clear bahawa kita perlu memacu ekonomi kita kepada aspirasi kerajaan ataupun aspirasi nasional untuk menjadikan kita satu negara maju, negara yang berpendapatan tinggi ataupun setanding dengan negara maju ataupun berpendapatan tinggi. Dan disebabkan oleh ini, kerajaan terpaksa membuat pelbagai perubahan struktur sejak kalau ni ambil kira pentadbiran sekarang, administration sekarang, di mana sejak 2009 kita dapat lihat bahawa kita nak kurangkan subsidi, kita kurangkan harga minyak, dan kita tarik berbagai perkara-perkara yang boleh membantutkan pertumbuhan kita pada jangka masa yang panjang. Dan perubahan struktur ini kebanyakannya berlaku dengan kadar yang cepat. Ataupun kalau saya nak buat secara takrifan yang lain, semua perkara-perkara yang berlaku di peringkat nasional berlaku pada mode fast forward. Macam seolah-olah kerajaan menekan butang fast forward button. Dan ini berlaku secara cepat. Lepas satu, subsidi, GST dan sebagainya. Ini semua berlaku dengan secepat. Pada hakikatnya, again, di peringkat perspektif ataupun hakikat rakyatnya, ia berbeza. Kerana kita tidak mampu untuk melonjak secara sebagaimana yang kerajaan lakukan. Dan ini tidak berlaku secara paralel. Dia mungkin berlaku secara agak ada jurangnya. Tapi kerajaan tak boleh juga sekadar apa yang mampu untuk membantu rakyat, untuk membolehkan mereka terus untuk membantu memenuhi aspirasi ini. Tapi kalau kerajaan buat lebih pula, jadi dia punya resultnya ataupun akhirnya nanti akan jadi sama seperti sedia kala. So, contohnya, katakanlah kalau kerajaan nak memperkenalkan GST seperti mana yang tahun lepas, kita bagi banyaknya kelonggaran, zero rated sini, exempted rated sini, kebanyakan sebab untuk memudahkan. Dan kalau terlalu banyak itu pula, nanti kan sama seperti sedia kala, dan buat apa nak introduce GST? Okay? So kita kena introduce something, perkenalkan perkara yang baru, tetapi kita kena buat adjustment kita sendiri ataupun pelarasan kita di peringkat kedua-duanya. Masalahnya di peringkat rakyat mungkin kenaikan gaji tidak setara dengan segala implikasi-implikasi ekonomi lain yang tempiasnya diterima secara langsung kepada rakyat. Namun kita tidak bincangkan itu, kita bertumpu kepada Fitch dan juga Credit Rating Agency. Sejauh mana kebergantungan ketiga-tiga agensi ini? Adakah mereka mengambil kira laporan ini dikeluarkan oleh agensi yang lain ataupun mereka keluarkan laporan secara berasingan? Pada pendapat saya, mereka mengeluarkan pendapat-pendapat mereka sendiri, tidak bergantung kepada satu ataupun yang lain. Tapi selalunya statistik, berdasarkan statistik yang sama, pendapat yang sama, mungkin pendapat yang berbeza ataupun result yang berbeza, tetapi asasnya semuanya, kebanyakannya adalah sama. Okey. Dalam bahasa mudahnya, apakah yang dimaksudkan yang didefinisikan sebagai tinjauan stabil yang diberikan taraf oleh Fitch ini? Dan macam mana rakyat biasa boleh faham keadaan itu? Tinjauan stabil ni selalunya memenuhi bahawa kerajaan ataupun keadaan sekarang ini masih lagi dalam keadaan terkawal. Ada kalanya ianya adalah positif dan adanya kalanya negatif. Kalau negatif tu kebanyakannya disebabkan mungkin akan berlaku pengurangan pada masa depan lah. Tapi pada mengikut apa yang Fitch rating memberi penarafan kepada Malaysia minggu lepas, ianya adalah stabil dan kerajaan masih lagi boleh membuat dasar-dasarnya sendiri yang tidak akan memberi banyak impak kepada jangka masa panjang. Ya. Kerana Cik Firdaus juga ada menyebut tadi
dengan perumpamaannya bagaimana kesannya itu mungkin tidak sama kepada kerajaan dan kepada rakyat walaupun perspektifnya itu kelihatan seolah-olah sama. Kelajuan pergerakan itu juga berbeza. Jadi adakah hasil daripada penarafan sebegini sebenarnya ialah kopi dan teh kepada pakar-pakar ekonomi, kepada penggerak polisi, kepada kerajaan semata-mata dan bukannya kepada rakyat? Pada pendapat saya, kerajaan perlu memastikan bahawa pada kadar jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan panjang adalah dalam keadaan yang terkawal. Lebih idealnya kalau keadaannya semua dari segi positif, semuanya masih ekonomi berkembang, ekspor berkembang, pinjaman berkembang dan sebagainya, itu semua perlu diambil kira daripada peringkat atasan. Dan pada peringkat kita juga susah sikit kerana kita mempunyai cara hidup yang berbeza. Ada di antara kita yang mungkin berbelanja lebih daripada orang lain, ada yang belanja kurang daripada yang belanja lain, dan kerajaan tak boleh nak mengawal kesemuanya. Tapi harapan kerajaan ataupun kerajaan mungkin berharap, pada pendapat saya lah, yang selagi mana kerajaan boleh lagi memantau kerajaan ataupun dari segi agregatnya, the trickle effect daripada yang peringkat bawahan tu mungkin akan dirasai sooner or later, sama ada jangka pendek ataupun jangka masa panjang. Apa kesannya Encik Firdaus kepada kerajaan sekiranya penarafan itu bertukar daripada stable kepada positif? Apa kesannya pula jika ia bertukar daripada stable kepada negatif kepada kerajaan secara makro? Secara makronya, terutamanya kadar hutang kita akan terjejas. Apabila kadar hutang kita terjejas, ada masalah-masalah lain yang akan berlaku kepada negara. Contohnya, pelabur mungkin tidak ada appetite ataupun tidak mungkin mempunyai keyakinan untuk melabur di dalam negara. Disebabkan mungkin mereka dapat rasakan bahawa kerajaan tidak boleh lagi mengawal dan ada pelbagai faktor-faktor lain yang mungkin ada faktor mengejut yang mungkin akan menjadi keadaan lebih teruk daripada apa yang sedia ada. Dan kalau kita lihat rating di peringkat serantaunya, kita masih lagi okey. Dan kita mengikut Fitch rating kita adalah yang kedua terbaik di rantau ini selepas Singapura. Dan masih lagi dapat kekal pada keadaan sedia ada, walaupun mata wang kita antara mata wang yang teruk terjejas pada tahun lepas, dan sebab kita terlalu bergantung kepada satu komoditi, iaitu minyak. Dan walaupun ada tekanan luar dan tekanan dalaman melalui inflasi, pengurangan penawaran, permintaan dan sebagainya, masih lagi stabil kerana ada perkara-perkara lain yang kita boleh ambil untuk mengurangkan pembelanjaan apabila pendapatan negara berkurangan. Baik, mungkin masih lagi banyak yang boleh kita bertanya kepada Encik Firdaus, namun masa tidak mengizinkan. Terima kasih Encik Firdaus kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sama. Ya, dan kita bersedia juga untuk siaran berita semasa 9 tepat pukul 9 pagi. Kembali semula selepas itu bersama-sama kami untuk sejam berikutnya sampai ke pukul 10 pagi nanti dengan pengisian yang lebih yang menarik tentu saja, yang lebih sebenarnya artistik. Iya betul, kan nak cakap artistik tadi dah nampak dah. Ciri-ciri sisik ikan semua dah nampak dah sekarang ni. Ini